Okey, next kita pergi kepada hitung bilangan mol, pemala, Avogadro dan bilangan zarah. Okey, untuk ni adalah konsep mol. Kita nak tahu atom. Kita ada contoh dia, argentum Ag. Dia bagi 0.25 darab 6 darab 10 kuasa 23 silver atom. So dapatlah kat sini 1.5 10 kuasa 23 silver atom. Ni macam mana ni? Ini senang je ni, tak susah pun. So kita belajar tadi, formula ini adalah jatuh kepada formula yang pertama, nak cari nombor mol menggunakan Avogadro number. So nombor mol sama dengan bilangan zarah bahagikan Avogadro number. Okey, so yang pertama sekarang dia dah bagi mol. Mol kita dah dapat. Bila dah bagi mol, kita patah balik formula yang first kali tadi. Mol dah dapat. So awak guna matematik je lah. Kalau mol dah dapat, dalam kes tu yang tak dapat cuma bilangan zarah. So mol awak dah tahu, Avogadro awak dah tahu. So nombor bilangan mol darab Avogadro dapatlah bilangan zarah. Itulah yang cuba disampaikan dalam soalan ni dan contoh-contoh yang lain. Nampak ni? Bilangan mol, yang pertama bilangan mol dia 0.25 darabkan dengan Avogadro 6 darab 10 kuasa 23. So awak dapatlah berapa molekul sebenarnya dia ada. Okey, simple je kan. Contoh yang kedua, amonia macam mana? Amonia kat sini dia bagi amonia ada 2.5 mol. Nak kira dia ada 2.5 mol. So kita nak kira ada berapa molekul dia sebenarnya. 2.5 tu macam mana? Macam mana? Darablah dengan Avogadro number. Okey, dan kat sini lepas tu awak dah kira, awak akan dapatlah jawapan dia. Untuk soalan yang kedua ni, dia tukar je nombor mol daripada 2.5 kepada 1.5. Okey, untuk yang terakhir dia tukar kepada 0.25. Okey, so cuba awak try untuk soalan B dengan soalan C. Okey, cikgu tengok untuk soalan yang 3.2 ni. Soalan yang pertama ni, B ni, jawapan dia kalau awak darabkan dengan 6 Avogadro number, 6 darab 10 kuasa 23, awak akan dapat 1.5 darab 10 kuasa 24. Ini kena guna kalkulator lah. Okey, sama juga untuk soalan-soalan yang berikutnya. Okey, dapat. Okey, bila dah dapat, try untuk aluminium oksida. Okey, untuk aluminium oksida ni pun lebih kurang je. So dia kata kat sini 5 moles of aluminium oksida sama dengan berapa? So kat sini awak kena sama juga, kena darabkan dengan Avogadro number. So dia tentang Avogadro number je, kita kena darabkan dia. Okay, next soalan yang berikutnya adalah tentang hitung bilangan mol dan jisim bahan. Okay, next, dengan menggunakan perhubungan antara bilangan mol dan jisim bahan, isikan tempat kosong. Contohnya helium, jisim molar dia 4, bilangan mol dia tak tahu, jisim dia 12. Okey, ini gunakan formula yang kedua. Bila tahu jisim molar, awak bahagikan je. Jisim bahagi jisim molar, dapatlah bilangan mol dia. So 12 bahagi 4 sama dengan 3. So untuk jawapan dia adalah 3. Okey, oksigen pula. Kita dah tahu jisim molar, tahu bilangan mol, tak tahu jisim berapa. Okey, guna matematik saja. Kalau jisim bahagi jisim molar sama dengan nombor mol. Okey, so nak kira jisim sama dengan jisim molar, darabkan dengan nombor mol je, nanti awak dapat. So kat sini jawapannya kalau awak dapat nanti 8. Dia pusing-pusing je formula dia. Okey, so awak kena ulang banyak kali supaya awak ingat formula cari mol macam mana. Untuk nombor 3 ni pula adalah untuk volume gas. So macam mana kita nak kira volume gas? Lebih kurang sama je. Bilangan mol sama dengan isi padu bahagikan dengan isi padu
molar gas. Dapatlah bilangan mol berapa. So nak tahu isi padu berapa, bilangan mol kena darabkan dengan isi padu molar gas. Untuk isi padu molar gas ni, dia ada 22.4, dia ada 24. Dia bergantung kepada soalan dia bagi berapa. Kalau room condition, dia 24. Kalau STP, dia adalah 22.4. Dia bergantung kepada soalan. Okey, next ialah isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, formula kimia digunakan untuk mewakili satu bahan kimia. Terdapat dua jenis formula kimia. Ini tak ada dalam yang kita belajar awal-awal tu. Dia dah subtopik 3.3 ni, subtopik yang lain. Kita ada dua. Kita ada formula empirical formula, dan juga formula molekul. Formula kimia ni ada empirik dengan formula molekul. So kita kena tahulah maksud dia apa. Untuk formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah. Empirik ni ditunjukkan nisbah tersimple, nisbah yang paling mudah. So the simplest, teringkas, menunjukkan nisbah teringkas bilangan atom bagi setiap unsur dalam suatu sebatian. Okey. Formula molekul pula ialah formula kimia yang menunjukkan kat sini dia menunjukkan nisbah atom teringkas bagi setiap unsur dalam satu sebatian. Okey, dia beza sedikit. Okey, kalau kita tengok empirik ni, dia menunjukkan nisbah teringkas bilangan atom. Okey, manakala formula molekul ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah atom teringkas. So both dia menunjukkan nisbah atom teringkas. Okey, formula ion pula ialah formula kimia yang menunjukkan cas sesuatu ion sebelum ion tersebut bertindak balas untuk membentuk ion. So kita pergi kepada example. Okey, next ialah contoh yang pertama, butina. Okey, butina ni nisbah mol teringkas dia CH. C ada 4, H ada 8. So jadi 4 dengan 8 ni kita boleh cancel. Kita boleh ringkaskan pada CV4 1, 2. Okey, jadi formula empirik dia adalah CH2. Dia seperti itulah contohnya. So contohnya kita ada benzina, C6H12. So 6 dengan 12 tu kita boleh ringkaskan jadi CV6, C1H2. So seperti itu contohnya. Okey, glukos contohnya C6H12O6. Kita boleh ringkaskan CV6 juga. Jadi C1H2O1. Jadi CH2O. Dia macam gitu, empirik, formula empirik dia. Karbon dioksida nak ringkaskan macam mana? Dia ada satu karbon, ada dua oksigen, tak boleh. Karbon dioksida dah tak boleh ringkas sebab karbon dioksida ni dah ringkas habis dah. Okey, next kita ada kafein. Kafein ni ada C8H10N4O2. Kat sini nak pakai CV berapa? CV4 tak boleh. Kena pakai CV2. Sebab biar semua ni boleh bahagi dengan 2. So O ni jadi 1, N 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, H5C4. Jadi C4H5N2O. Dia kita nak belajar basicnya macam mana nak simplekan formula tu. Then aspirin kita ada C9H8O4. Yang ni pun tak boleh nak mudahkan sebab dah ada nombor ganjil, dah susah nak mudahkan. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga diberi 4.6 gram logam P bertindak balas lengkap dengan 1.6 gram gas oksigen untuk menghasilkan logam P oksida. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, kita nak lengkapkan jadual di bawah. Nyatakan jisim setiap unsur. Okey, jisim elemen P 4.6, O 1.6. Hitungkan bilangan mol. Bilangan mol dia sama dengan jisim bahagi JAR. Kat sini dia dah bagi dah JAR. So untuk P23, walaupun P ni dia tak melambangkan atom yang sebenar dalam jadual berkala, kita ikut je yang dia dah bagi. So 4.6 bagi 23 sama dengan berapa? Tu awak kena kira lah. Okey, untuk oksigen 1.6 bahagikan dengan 16. Ni formula yang kedua. Nombor mol sama dengan jisim bahagi jisim molar relatif, jisim atom relatif.
Okay, next kita nak cari nisbah mol ni. Nisbah mol ni kita kena bagi nisbah yang paling ringkas. Awak kena tahulah untuk jawapan yang kedua dan juga untuk P dan O. Okey, ni contoh 4.6 bahagikan dengan 23. Dekat sini 4.6 bahagi 23, awak akan dapat 0.2. 1.6 bahagi 16 akan dapat 0.1. Okey, so kita pergi yang berikutnya. Kat sini awak kena bahagikan dengan yang paling ringkas. Contohnya 0.2 bahagikan dengan 0.1 sama dengan 0.2 bahagi 0.1 sama dengan 2. 0.1 bagi 0.1 sama dengan 1. Jadi di simplest ratio dekat sini awak akan dapat 2:1. Jadi empirical formula untuk logam P oksida ialah P2O. Dia macam gitu. Soalan dia nampak macam simple tau kalau awak tengok jadual ni. Jadual ni penting. Selalu juga akan keluar dekat SPM, tapi dia tak bagi tahulah. Dia cuma bahagi benda yang soalan ke atas ni je. Dia tak bagi pun kotak-kotak ni awak kena buat sendirilah. Awak kena tahu, kena cari nombor mol berapa. Lepas tu awak kena tahu bilangan mol bahagi dengan yang terkecil dan nisbah terringkas. Selalu soalan macam ni boleh pergi kepada 3 ke 5 markah. Bergantung kepada soalan. Okay, soalan yang keempat, berdasarkan formula yang diberikan, lengkapkan jadual berikut. So kita ada etana CH3 etana CH3. Supposedly etana ni C2H6. Okey, ni formula empirik dia, formula terringkas. Okey, dia ringkaskan. So N sama dengan 2. Formula molekul dia sepatutnya betul lah ni. Formula molekul dia adalah C2H6. Ni maksud dia ni N ni maksud dia awak kena gantikan. Formula empirik ni contohnya kat depan ni kan tak ada N kan. Maksud soalan ni contoh kalau awak letak N ni dekat C dengan H, maksudnya kalau C kat sini 1 darab 2, C jadi 2. H ni 3 darab 2 6. Sebab tu jadi C2H6. Tu maksud soalan ni. Contoh kita ada benzina. Formula empirik dia CH dia, N dia 6. So dia akan jadi C6H6. Kita akan masukkan N ni dekat setiap atom dia. Atom dia satu-satu kan. 1 darab 6 6, 1 darab 6 6. Jadi C6H6. Heksina CH2. So dia tanya kat sini berapa N untuk dia jadi C6H12. Awak bahagi je lah dengan 6. So dia punya kat sini 6 bagi 6 darab 2. So 2. So kat sini apa yang berlaku, N dia sepatutnya ialah berapa? N dia sepatutnya ialah 6. Sebab 6 darab 1 6. Macam mana boleh dapat 6 kat sini? Sebab dia darabkan dengan 1. Macam mana dapat 12? Sebab 6 darab 12. So N kat sini adalah 6. Okey, dan pentina. Apa formula teringkas dia? Kalau N sama dengan 5. So formula teringkas dia adalah CH2. Formula teringkas dia adalah CH2. Sebab kalau awak buat C darab 5, C5, H kalau ada 2 darab 5 10. Dia akan dapat C5H10. Okay, next ialah dia kata kat sini sebatian X mempunyai formula empirik CH2O. Didapati bahawa jisim molar sebatian itu ialah 180 gram per mol. Tentukan formula molekul sebatian X. So kita nak tahu sebatian X tu berapa. Sekarang dia tahu formula empirik. Didapati bahawa jisim molar sebatian ialah 180. Okay, kita tahu dia 180. So kita nak tahu kat sini soalan ni awak kena tahu. Dia tanya kat sini sebenarnya formula molekul sebatian X berapa. Okey, untuk soalan yang kelima. Soalan yang kelima ni soalan dia agak susah. Untuk soalan ni awak kena cari N tu, cari value N tu berapa dulu. Okey, untuk cari value N kita akan buat kat sini.
So 12 tambah, kita akan buat sebab dia CH2. Okey. So untuk karbon ialah 12, hidrogen 2 tambahkan dengan oksigen 16. So kita ada 16N sama dengan 180. So N kita bahagikan value tersebut. Okey. So sekarang dia bagi kat sini formula amperic CH2. So total dia punya GC molar dia 180. So apa yang awak boleh buat, awak keluarkan dia punya GAR dia, GMR dia, GC molecule relative. Untuk karbon kita akan ingat selalu kat soalan dia bagi, soalan ni dia tak bagi. Semua orang tahu karbon 12. So tambahkan dengan H ada 2, 1 darab 2, 2 tambahkan dengan 2. Dan kita ada oksigen dia punya GAR dia 16. So bila awak tambah semua ni, buat kurungan, semua ini compound ni, compound X, dia adalah value dia N sama dengan 180. 180. Okey. So bila kita tambah semua ni 24, 30, 40. So 40N sama dengan 180. 180, tak cantik pula. 180. So N sama dengan 180 bagi 4. 180 bahagikan dengan 40. Nanti awak akan dapat jawapan. Berapa N. So kalau kita tengok, silap kat sini. 12 tambah 2 14. 14 tambah 16 30. Yang ni bukan 40. So dia adalah 30. Okey, ni pun 30. 180 bahagi 30. Kat sini awak akan dapat jawapannya 3 darab 6. So jawapannya N sama dengan 6. So dengan itu formula molekul sebatian X ialah, okey, kat sini bila awak dah tahu 6, awak darabkan semula. Jadi C6H12O6. Itulah formula molekul dia. Sebab formula molekul ni dia tunjukkan setiap atom dalam kita punya molekul tu ada berapa unit dia, ada berapa amount dia. Okey, contoh kita ambil soalan yang lain, yang berikutnya. Contoh kita ambil soalan lain. Kita ambil soalan simple je lah. Kita ambil CO. Okey, CO. Dikatakan contohnya CO2 ni, contohlah. Contoh kita ambil simple 16, 32, 12, 32, 34, 44. Okey, 44. Okey, contoh kita ambil CO ni, total dia adalah 440. 440 diberikan formula amperic CO2 sama dengan 440. Okey, bila kita kira, nak kira dia punya N dia sama dengan 12. Dia adalah 12 tambahkan dengan oksigen 16 darab 2 32 tambahkan dengan 32 sama dengan 440. Ni contohlah kalau ada soalan-soalan yang lain lah yang mirip serupa. So ada 440. So kita tambah 10, 30, 40, 44. So kita ada 44N. 44N sama dengan 440. So kita ada N. N sama dengan 440 bahagi 44. So dapat dalam 10. Kalau dia tanya formula molekul dia berapa, jadi C10 O 0 darab 2 darab 10 O20. Dia contoh macam itu. Ini ibarat contoh yang lain lah. Soalan yang lebih serupa seperti soalan nombor 5. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Next ialah seimbangkan persamaan kimia berikut. Okey, persamaan kimia ni kalau nak seimbangkan, contohnya yang pertama Mg tambah Cl2. So kita akan dapat MgCl2.
Okey, sekarang dah balance ke belum? Tengok betul-betul untuk soalan 3.4. Okey. Okey. Dah okey dah. Untuk 34 dah balance. Seperti itulah untuk balancekan dia. Okey, untuk soalan B, cara nak balancekan dia, tengok Na tambah O2 dapat Na2O. Na2O. Okey, betul. Seimbangkan persamaan kimia tu. Sekarang cara nak seimbangkan, kita nak check kiri dengan kanan. Okey, yang pertama A ni, Mg di sebelah kanan ada 1, sini 1, Cl ada 2 betul. Okey, B ni ada sikit salah sikit. Na2 sepatutnya di sebelah kiri ni sepatutnya ada 2 juga dekat depan. O kat sini ada 2, dekat sini ada 1. So nak buat macam mana? So kat sini kita kena tambah 2. So O pun dah ada 2, tapi Na dah jadi 4. 2 dah 2, 4. Kat sini awak kena tukar, Na kena jadi 4. So cara buat persamaan kimia tu kita kena cuba satu-satu, baru kita akan dapat jawapan yang betul. Okey, contoh kita ambil H2O2. H2O2 dah akan dapat H2O dengan O2. So kita tengok dulu nombor yang ganjil ni. Cuba kita try letak 2 di hadapan ini. So dia akan dapat 4 hidrogen. Dah ada sebelah sini dah ada 4 oksigen. So nak dapatkan 4 oksigen sebelah sini, tambah 2 je kat depan dia. Cara balancekan dia. Contoh ferrum sulfat tambah natrium hydroxide. So dapat FeOH Na2SO4. So check dulu SO4 betul tak? SO4 betul. Okey, so kat sini natrium ada 2, cuba tambah 2 kat depan. So next kita ada sulfat dah okey, natrium dah ada 2 okey. So ferrum OH2 kat sini ada 2 betul, ferrum ada 1 je. Okey, tak ada yang lain. Okey, betul. Okey, next Cl2 kita akan jadi Cl tambah Br2. So Br kat ini ada 2, tambah 2 kat depan ni jadi 2 Br. K pun jadi 2, tambah 2 kat sini, Cl ada 2. So jawapannya betul. Itu cara macam mana kita nak balancekan equation. Kena tengok sebelah kiri dan sebelah kanan. Selepas anak panah ni kita panggil sebelah kanan, sebelum anak panah ni sebelah kiri. So barulah kita boleh balancekan equation.